Okay, hai, Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat pagi kepada semua penonton di luar sana. Semoga anda semua berada dalam keadaan baik dan ceria sentiasa. Alhamdulillah, bertemu lagi kita pada hari ini dalam slot perkongsian ilmu mengenai kesihatan. Rasanya masih tidak terlambat untuk saya mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri dan kepada semua rakan-rakan Facebook PPWN Kelantan, anda dijemput untuk sama-sama menonton program kita pada hari ini. Dan sementara menunggu peserta lain masuk, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nur Syazwani, wakil dari Pejabat Pembangunan Wanita Negeri Kelantan selaku hos program pada pagi ini. Dan kepada yang baru masuk, anda sekarang sedang menyaksikan siaran langsung dari Facebook rasmi PPWN Kelantan dengan topik kita pada hari ini, karisma melalui gigi sihat menawan di bawah domen kemahiran anjuran Pejabat Pembangunan Wanita Negeri Kelantan. Okey, kepada semua penonton, jangan lupa untuk tekan butang like, share, bagi love banyak-banyak untuk program kali ini dan juga tag rakan-rakan anda yang lain supaya mereka dapat memanfaatkan ilmu yang akan dikongsikan oleh panel kita pada hari ini. Dan untuk itu, terus kekal setia bersama kami hingga ke akhir siaran kerana di penghujung nanti kita akan kongsikan link maklum balas untuk pemberian ECJ. Dan untuk makluman semua, bagi mendapatkan ECJ, peserta perlulah menonton program pada hari ini dan mengisi borang maklum balas tersebut. Dan mohon peserta terus memuat turun ECJ dalam masa 24 jam. Okey, dan sekiranya anda mempunyai sebarang persoalan atau kemusykilan mengenai topik kita pada hari ini, anda bolehlah kongsikan di ruangan komen dan kita akan paparkan dan bacakan soalan anda pada sesi Q&A di akhir program nanti. Okey, dan baiklah, sekarang saya ingin memperkenalkan tetamu istimewa kita pada hari ini, Dr. Wan Ahmad Faiz bin Wan Jamil yang merupakan pakar pergigian restoratif dari Klinik Kesihatan Bandar Kuala Krai, Kelantan. Apa khabar, Doktor? Alhamdulillah sihat walafiat. Alhamdulillah. Okey, baik doktor. Rata-rata semua antara kita ni mengidamkan gigi yang sihat dan sudah pasti penjagaan rapi perlu dititik beratkan. Jadi mungkin doktor boleh kupas dengan lebih lanjut lagi dalam topik kita pada hari ini, iaitu karisma melalui gigi sihat menawan. Silakan doktor. Alright, terima kasih Puan Syazwani. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sidang hadirin, saya nak kata sidang Facebook sekalian. Okey, hari ini nama saya Dr. Wan Ahmad Faiz bin Wan Jamil. Saya merupakan pakar pergigian restoratif di unit pakar pergigian restoratif Klinik Pergigian Kuala Krai. Akan berkongsi sedikit sebanyak mengenai karisma melalui gigi sihat menawan. Actually dalam saya punya perkongsian pada hari ini saya akan kongsikan sedikit sebanyak apakah itu bidang pergigian. Lepas tu dengan masalah penyakit mulut yang agak ketara dalam kita punya masyarakat, serta rawatan dan sedikit perkongsian kes-kes yang telah saya buat selama saya berkhidmat. Okey, apakah itu bidang pergigian sebenarnya? Rata-rata masyarakat akan berfikir bila kata bidang pergigian, dia akan fikir doktor gigi tengok gigi sahaja. Tapi sebenarnya skop pergigian tu lebih besar daripada gigi itu sendiri. Bidang pergigian ni actually dia melibatkan penilaian, diagnosis dan rawatan bagi penyakit di sekitar mulut, rahang serta struktur berkaitan. Kiranya kami bukan hanya melihat pada gigi tetapi struktur-struktur berkaitan serta kesannya terhadap kesihatan tubuh badan manusia. Okey, bidang pergigian ni sebenarnya ada bidang kepakaran pergigian ada terbahagi kepada dua sektor, iaitu
kepakaran pergigian hospital base dan juga kepakaran pergigian non-hospital base. Bila kata hospital base ni maksudnya pakar-pakar pergigian ni berkhidmat di hospital besar. Contohnya di Hospital Kuala Krai, Hospital Raja Perempuan Zainab, di Hospital Tanah Merah. Manakala macam kepakaran pergigian hospital base ni, pakar-pakar pergigian ni berkhidmat di klinik-klinik kesihatan ataupun di klinik-klinik pergigian. Okey, di bawah cabang kepakaran pergigian ni, hospital base terbahagi kepada 5 kepakaran, iaitu pakar bedah mulut, pakar pergigian kanak-kanak, pakar perubatan dan patologi mulut, pakar pergigian penjagaan khas serta pakar pergigian forensik. Manakala pakar pergigian non-hospital base, iaitu ada 4 cabang, iaitu pergigian restoratif macam saya. Seterusnya ada pakar ortodontik, seterusnya kita ada pakar periodontik serta pakar kesihatan pergigian awam. Alright, so kita move. Apakah itu gigi? Semua orang tahu gigi, tapi sebenarnya apa yang ada dalam gigi tu? Okey, kalau kita tengok gigi, kita ada beberapa struktur, iaitu yang paling luaran adalah nama dia enamel. Struktur ni yang paling keras, dan dia adalah tisu mati, maksudnya dia tidak akan tumbuh sekiranya dia akan rosak. Seterusnya di bawah dia kita ada lapisan kedua, iaitu dentin. Yang ini yang mana sekiranya kalau lubang dah sampai ke bahagian dentin ni, sebenarnya pesakit akan rasa komplain, ngilu dan seterusnya lah. Seterusnya kita ada ruang palpa, iaitu di mana saraf-saraf gigi berada dalam ni. Selalunya kalau lubang dah sampai ke bahagian ruang palpa ni, pesakit akan komplain sakit denyut, tak boleh tidur malam. Dan seterusnya kita ada struktur yang menyokong gigi, iaitu kita ada ligamen periodontum, iaitu ligamen yang menyokong akar gigi, serta tulang alveolus, iaitu tulang rahang lah secara umumnya. Jadi gigi susu ni Allah Ta'ala cipta, dia ada 2 set. Satu gigi susu dan satu lagi gigi kekal. Fungsi gigi ni sebenarnya, gigi susu ni adalah untuk membantu anak-anak kita dalam pertuturan, dalam untuk mengunyah makanan. Pada sama dia akan membantu untuk pertumbuhan rahang sendiri. Dan secara alaminya, gigi susu anak-anak ni saiz dia kecil dan dia berjarak lah. Dia tak rapat. Tapi kalau tuan-tuan tengok gigi anak tuan-tuan perempuan rapat tu, risiko untuk nanti gigi kekal dia tumbuh jadi berlapis tu tinggi lah. Dan seterusnya kita ada gigi kekal. Macam gigi kekal kita ni secara umumnya dia ada 32 batang gigi. Fungsi dia Allah Ta'ala cipta, Allah Ta'ala design tu, ada fungsi, ada peranan dia. Gigi yang paling depan sekali, gigi kacip, tujuannya adalah untuk mengonyakkan gigi makanan ataupun nak potong makanan, sama dengan gigi taring. Dan gigi raham ni ataupun gigi bahagian belakang ni adalah fungsi dia untuk menghancurkan makanan. Sebab apa tuan-tuan? Proses penghadaman tu bermula daripada kita mengunyah makanan. Bila kita mengunyah makanan, kita hancurkan makanan tu, lebih hancur, lebih lumat makanan tu, lebih baik proses penyerapan sumber-sumber daripada zat daripada makanan yang kita makan. Even saya rasa ulama-ulama perubatan dahulu pun mengesyorkan kita mengunyah lebih 44 kali kalau tak silap saya, ulama-ulama perubatan dahulu lah. Lagi satu kelebihan bila kita mengunyah lebih lama ni, kita akan enjoy the food, kita akan macam kita akan menikmati makanan kita tu, sedap ke, masin ke, apa ke, kita akan menikmati makanan tu lebih teliti lah. Okey, fungsi gigi ni macam saya mention sebelum ni, fungsi dia yang pertama adalah satu untuk pertuturan yang jelas. Okey, tuan-tuan boleh bayangkan macam mana orang yang tak ada gigi, especially gigi hadapan lah. Bila kita tak ada gigi hadapan, pertuturan kita akan terjejas. Sebab apa tuan-tuan? Kalau kita tengok macam masyarakat Muslim terutamanya, sebutan-sebutan makhraj, huruf-huruf dalam Quran tu, contohnya huruf sin, huruf shin yang melibatkan artikulasi gigi hadapan ni, bila dia tak ada, so dia susah nak sebut setengah perkataan dalam Al-Quran. Jadi itu fungsi gigi yang pertama, untuk membantu
tuturan yang lebih jelas. Kedua, yang ni adalah fungsi dia adalah untuk mengunyah makanan. Kita nak mengunyah makanan, kita nak hancurkan makanan supaya kita boleh dapat zat yang bagus daripada makanan yang kita makan. Dan seterusnya, penampilan yang menarik. Ini yang kita panggil karisma ni. Melalui gigi sihat menawan. Kenapa tuan-tuan? Gigi ni sangat mempengaruhi penampilan seseorang. Dia akan mempengaruhi karisma seseorang. Cuba tuan-tuan bayangkan, sekiranya tuan-tuan terkenal tapi gigi tak ada tuan-tuan, macam yang tuan tengok ni, Presiden Barack Obama, bayangkan kalau dia tak ada gigi, macam mana dia nak berinteraksi dengan masyarakat. Susah. Mesti dia akan ada rasa sedikit inferior sekiranya berlaku macam ni. Lagi satu, kalau tuan-tuan tengok perubahan, ini adalah seorang aktor di Hollywood, saya rasa rata-rata pun kenal, Tom Cruise. Di sebelah kanan gambar tu, ini adalah pada permulaan dia dalam karier. Tuan boleh nampak perubahan, sedikit perubahan daripada dia punya kegigian, menyebabkan dia punya karisma dia tu terus berubah. Dia lebih confident untuk bertemu dengan orang, dia lebih suka untuk senyum. Itu yang penting tuan-tuan. Sebab memang gigi ni akan mempengaruhi aspek estetik setiap orang. Okay, seterusnya kita akan bercerita mengenai penyakit mulut. Kenapa saya pernah bercerita ni penyakit mulut ni? Ada beberapa penyakit mulut yang memang mempengaruhi kesan karisma ataupun penampilan gigi seseorang. Okey, penyakit mulut yang paling kerap berlaku dalam masyarakat, pertama adalah masalah gusi, kedua adalah karies gigi, yang ketiga adalah kanser mulut. Sebenarnya penyakit mulut ni banyak lagi, tapi saya akan share yang agak common dalam masyarakat kita sekarang. Okey, untuk masalah gusi dengan karies gigi ni, punca dia adalah daripada plak ataupun bahasa mudah dia sisa makanan. Dan makanan kanser mulut ni pula puncanya daripada rokok, orang yang merokok, yang vape, shisha, khususnya orang yang menggunakan alkohol secara berlebihan. Selain daripada itu, sirih dan juga genetik. Genetik ni maksud saya lebih pada faktor family lah, faktor keluarga. Kalau kata mungkin dalam family tree kita, makcik, pakcik, ayah ataupun ibu ada pernah mengidap kanser mulut, maka anak-anak mungkin terdedah kepada risiko untuk mendapat kanser mulut. Okey, apakah itu plak? Kalau tuan-tuan tengok kat sini tuan-tuan, plak tu sebenarnya dia adalah sisa makanan yang dah yang telah tumbuh koloni bakteria. Itu kita dinamakan plak. Kalau tuan-tuan boleh tengok dekat gigi ni, dia warna kuning-kuning, sifat dia lembut. Dan dia, kalau untuk plak ni, dia mudah dihapuskan dengan hanya memberus gigi dengan floss, itu sahaja. Jadi setiap kali kita makan, automatik kita akan menghasilkan plak, itu sahaja. Makan jadi plak, makan jadi plak. Jadi untuk macam mana nak hapuskan plak, kita kena berus gigi dengan floss. Okey, plak ni kalau kita biarkan lama-lama, dia akan makin menebal. Jadi dia akan menyebabkan koloni bakteria yang ada dalam sisa makanan tu akan menukarkan gula karbohidrat lah dalam plak tu. Dia akan convert kepada asid, dan asid ni seterusnya akan menghakis gigi yang menyebabkan karies gigi lah. Efek pada plak ni juga, sekiranya dia banyak terkumpul di atas gusi, dia akan menyebabkan keradangan gusi atau penyakit gusi, iaitu gingivitis ataupun periodontitis. Kalau tuan-tuan tengok di gambar yang slide saya ni, boleh nampak dia punya pinggir gusi pesakit ni dah kemerah-merahan dan bengkak lah. Semua disebabkan oleh plak. Okey, penyakit gusi ni adalah merupakan jangkitan pada tisu sekeliling gigi yang disebabkan oleh plak. Macam saya cakap tadi tuan-tuan, kalau kata bila kita tak berus gigi dengan sempurna, dengan kita tak floss gigi secara bagus, apa yang berlaku, sisa makanan ni akan berkumpul di celah gigi ataupun di pinggir gusi yang akan menyebabkan gusi kita akan membengkak. Dan bila plak ni kita tak berjaya singkirkan, apa yang berlaku, dia akan mengeras jadi karang gigi ataupun kita panggil calculus lah, dental calculus. Karang gigi ni terbentuk disebab apa? Dia terbentuk daripada sisa makanan yang keras
disebabkan oleh kita punya air liur. Dalam air liur kita ni dia ada sumber kalsium fosfat yang mana akan membantu untuk sisa makanan ni mengeras jadi karang gigi. Kalau sekiranya tuan-tuan perhatikan, kalkulus ni selalunya warna dia hitam, kekuning-kuningan dan dia keras. Kalau tuan berus gigi, dia takkan terkeluar dan kita perlu buat rawatan scaling lah, atau perawatan gusi. Okey, tanda-tanda penyakit gusi. Yang pertama, nafas berbau tuan-tuan. Yang ni saya rasa sebelum waktu COVID tu saya rasa mesti salah seorang daripada sidang warga Facebook ni mesti pernah bertemu dengan pesakit-pesakit ataupun orang-orang yang bila bercakap tu mulut dia berbau sangat busuk. Benda-benda ni sangat mempengaruhi, terutamanya contoh kalau tuan-tuan semayang, tiba jemaah di sebelah kita tu mulut dia berbau. Tuan-tuan boleh bayang betapa hilang kita punya khusyuk nak solat tu. Sebab tu Nabi sangat mencegah dan juga sangat menerapkan penjagaan mulut. Sebab tu Nabi larang orang yang kalau kita lepas makan bawang putih ke jangan masuk semayang. Sebab apa? Takut akan mempengaruhi jemaah di sebelah kiri kanan. Yang kedua, gusi akan jadi merah bengkak. Yang ni paling common lah. Selalunya pesakit-pesakit ini ada akan komplain bila berus gigi tu, bila diludah dalam buih-buih berus ubat gigi tu dia akan nampak tompok-tompok kemerah-merahan. Dia masalah bila gusi kita ni bengkak tuan-tuan, bila kita usik sikit dah dia akan bleed, dia akan berdarah. Kalau gusi pun tuan sihat, kita buat macam mana pun dia tak akan berdarah. Itu beza dia. Sebenarnya bila penyakit gusi ni kita biarkan makin teruk, apa akan berlaku? Gigi kita akan memanjang ataupun longgar. Kalau tuan tengok gambar kat tengah ni, yang dot-dot hitam ni adalah merupakan garis asal di mana gusi itu berada, tapi disebabkan sakit masalah gusi itu dah makin berlarutan, apa berlaku? Gusi itu makin susut dan gigi itu nampak panjang, dia nampak jarang sebab gusi kat tengah ni dah susut, dan lama-lama kelamaan gigi itu akan jadi longgar. Dan yang paling teruk sekali, gusi itu akan melanah lah. Sebab tu tuan-tuan, banyak pesakit yang mana dia gigi dia cantik terpaksa dicabut sebab dah terlalu longgar. Gusi ni peringkat pertama, yang ni kita panggil gingivitis sahaja, panggil gusi sahaja. Macam ni kalau kata kes tromel, margin floss, nanti dia akan sembuh secara sendirilah. Dan sekiranya pesakit gagal untuk mematuhi apa yang kita sarankan, plak-plak ni dia akan keras, menyebabkan macam yang tadi saya kata tadilah, dia akan jadi kalkulus. Kalau tuan-tuan tengok kat sini, gusi dia makin susut. Lepas tu daripada plak tu dia akan jadi karang gigi, dia jadi keras. Macam ni perlu rawatan gusi lah, kita kena buat scaling lah. Dan kalau kata kita biarkan lagi, tuan-tuan tengok dia makin teruk tuan-tuan ya. Gigi lebih 1/3 akar gigi tu terdedah. Dengan tuan tengok sini, karang gigi tu dah tebal, dia jadi batu bata dekat mulut pasien ni. Boleh buat rumah dah. Dan seterusnya kalau kata teruk lagi, gigi tu akan jadi goyang lah macam ni. Yang ni sekejap duduk di belakang, yang ni sekejap duduk di depan. Jadi untuk masalah gusi ni, apa rawatan yang kita akan buat? Kita akan buat scaling lah. Tujuannya adalah untuk buang karang gigi dengan stain. Macam ni tuan-tuan tengoklah. Sakit ini ada karang-karang gigi ni kuning keras-keras ni. Kita buat scaling, alhamdulillah gusi dia jadi sihat balik semula. Dan pada masa yang sama kita akan buat stain lah, terutamanya pesakit-pesakit yang merokok. Kenapa bila scaling dia akan rasa ngilu? Fungsi dia vibrate, dia akan bergetar. Ada berapa hertz dia punya ni. Jadi bila getaran tu ada setengah persepsi pain pesakit tu berbeza-beza. Ada setengah pesakit kita buat scaling tak rasa sakit. Ada setengah pesakit kita buat rasa scaling tak rasa ngilu. Benda tu berbeza antara setiap sakit lah. Seterusnya kita move kepada penyakit mulut yang kedua. Yang ni saya rasa semua orang tahulah, karies gigi ataupun bahasa mudah dia gigi berlubang lah.
Kalau tuan-tuan tengok gigi anak-anak ke ataupun gigi tuan-tuan perempuan sendiri dah ada lubang, lepas tu dah ada hitam-hitam macam ni, so menunjukkan gigi tuan-tuan tu dah berlubang sebenarnya. Apa punca gigi ni berlubang tuan-tuan? Macam saya cakap tadi, punca daripada plak yang which is sisa makanan tu ada bakteria tukar karbohidrat ataupun gula dalam sisa makanan tu untuk jadi asid. So asid ni akan hakis gigi tuan-tuan, menyebabkan gigi tu akan jadi berlubang. Okey, tanda-tanda awal karies gigi ni adalah pertama, sakit akan rasa ngilu. Bila makan tu dah rasa ngilu, sakit, nyap. Especially bila minum benda sejuk ataupun makan benda manis. Misalnya tu makin dalam, sakit akan rasa denyut sampai tak boleh tidur malam. Dia denyut, nyap. Makan Panadol. Ada pesakit yang tumbuk cengkeh, tak cengkeh dalam lubang gigi tu untuk kurangkan rasa sakit tu pun ada juga. Dan tanda seterusnya adalah lubang pada permukaan gigi lah. Yang ni kalau kata tuan-tuan boleh check sendiri, ada setengah pesakit tu kita boleh nampak ada lubang yang ketara lah di permukaan gigi dia. Okay, pada gambar ni saya tunjukkan peringkat karies gigi lah. Dia ada 4 peringkat. Kalau peringkat 1 dan 2 ni tuan-tuan dan puan, dia masih lagi di bahagian luaran, iaitu bahagian enamel gigi lah. Sekiranya lubang tu masih di peringkat enamel, kita tak perlu buat rawatan tampalan. Kita lebih kepada pencegahan, iaitu kita nasihatkan pesakit untuk berus dengan lebih kerap, gunakan ubat gigi yang berfluorida. Pada masa yang sama kita akan buat sapuan fluoride supaya tujuannya untuk mengeraskan balik lubang tu. Tapi sekiranya lubang tu dah extend sampai ke dentin, macam ketiga ke yang keempat ni, selalunya yang ni perlukan rawatan tampalan lah, ataupun yang lebih teruk lagi, kalau kata lubang tu dah sampai ke bahagian rongga palpa ni, dia akan kita kena buat rawatan akar, ataupun kalau pesakit yang tak nak buat rawatan, kita terpaksa cabut lah. Jadi untuk rawatan karies gigi ni kita kena buat tampalan. Sebab kita kena tampal tuan-tuan, sebab kita nak selamatkan. Kalau tidak nanti bila lubang tu dah terlalu ekstensif, dah terlalu besar, kita tak dapat selamatkan dan kita terpaksa cabut, which is rugilah tuan-tuan dan puan-puan. Ini adalah contoh tampal gigi yang telah ditampal di depan dan di belakang. Kalau tuan-tuan tengok kat sini, lubang gigi itu banyak berlaku di celah gigi. Tuan-tuan tengok sini, di celah gigi depan, yang ni celah gigi belakang, gigi rahang kecil. Yang ni berlaku apa-apa tuan-tuan sebab pesakit kita tidak pandai untuk menggunakan floss. Berus gigi memang akan membersihkan permukaan gigi, tapi untuk celah gigi tuan-tuan dan perempuan ni, tuan-tuan dan perempuan kena pakai floss. Sebab bila jadi karies lah, kena gigi. Yang ni tuan-tuan tengok tampalan besi tu, tu tampalan itu, tampalan ada kelebihan betik lah sebab warna besi. Tapi kelebihan dia lebih kuat lah berbanding tampalan sewarna gigi. Okey tuan-tuan, sekiranya ini saya akan ceritakan sikit mengenai rawatan salur akar lah, rawatan salur akar. Yang ni kita akan buat rawatan salur akar ni sekiranya lubang tuan-tuan tu dah masuk sampai ke bahagian rongga polpa yang menyebabkan gigi tu mati lah. Ada setengah pesakit kata rawatan matikan akar. Ini bukan rawatan matikan akar. Gigi ni dah mati sebenarnya. Cuma kita buat rawatan untuk membersihkan salur akar tu sebab kita tak nak cabut gigi tu. Kita akan selamatkan dengan buat rawatan salur akar. Jadi apa yang kita buat tuan-tuan, saya akan tebuk gigi tu dan kita akan cuci salur akar tu dengan file lah, kita panggil endodontic file. Lepas tu kita akan letak ubat. Selepas kita review tuan-tuan dan puan-puan, sekiranya tuan-tuan dan puan-puan tak ada masalah sakit apa-apa,
Kita akan remove bahan ubat dalam gigi tu, dan kita akan tampal saluran akar tu dengan bahan tampalan gigi lah, yang dinamakan kata perca. Dan gigi tu kita akan ambil balik dan seterusnya kita akan buat crown dekat gigi tu. Jadi gigi ni sebenarnya dah mati, tapi dia masih lagi boleh berfungsi untuk makan dan mengunyah, dan juga untuk fungsi kalau ke depan untuk fungsi estetik lah, untuk senyum apa semua. Ini perkongsian sakit saya yang saya buat rawatan akar dekat itu adalah endodontic file untuk menentukan panjang akar gigi, salur akar gigi tu. Selepas kita dah cuci, kita akan tampal lagi salur akar dan kita akan bagi tuan nampak ini boleh berfungsi macam apa akan berlaku sekiranya gigi yang berlubang dan penanah tu kita biarkan lama-lama. Apa akan berlaku? Dia akan bentuk kantung nanah di ujung akar gigi, dan nanah ni dia boleh merebak ke tisu rahang, which is yang kita panggil cellulitis lah, sebab saya menjaga kesihatan mulut yang menyebabkan daripada gigi anak-anak tu berlubang. Bila berlubang dia bernanah macam ni. Kalau tuan-tuan tengok sini bengkak ada pipi, anak-anak tu dah merah, sakit pun dah jadi demam, tak boleh makan. Lepas tu kalau kata bila kita biar makin teruk, apa berlaku, dia akan menyebabkan pesakit sukar untuk bernafas. Yang ni kes lain di mana cellulitis tu berlaku di bahagian atas lah, gigi atas. Kalau tuan-tuan tengok kelopak mata pun dah mula berbengkak, sakit pun akan macam saya cakap tadi akan demam dan sebagainya lah. Jadi kalau kata untuk kes-kes cellulitis ni tuan-tuan, dia punya rawatan dia tu lebih ekstensif lah, di mana macam kes ni kalau tuan-tuan tengok kita terpaksa buat pembedahan kecil untuk mengeluarkan nanah dalam pipi dia. Sama gigi yang berkaitan tu terpaksa dicabut lah. Jadi kalau boleh kita tak nak benda-benda ni berlaku dalam gigi anak-anak dan juga gigi kita. Okey, kita baru masuk ke bahagian karisma ni, murid gigi sihat menawan ni. Okey, apa yang akan berlaku bila gigi kita dicabut? Sama ada dicabut sebab gigi tu goyang ataupun dicabut sebabkan gigi tu berlubang. Apa akan berlaku? Pertama, Okey, mungkin ada sedikit masalah teknikal di pihak panel kita, dan saya akan share semula. Okey, live slide beliau, dan beliau akan kembali sebentar lagi. Mohon maaf kepada semua penonton, dan diharap penonton setia menunggu. Kita akan bawakan Dr. Wan Faiz sekejap saja lagi.
Diharap semua penonton bersabar. Sekejap saja lagi Dr. Faiz akan masuk semula ke live kita. Dan sementara kita menunggu Dr. Faiz masuk semula ke live stream kita pada pagi ini, mungkin penonton boleh share pengalaman ataupun mungkin ada persoalan untuk ditanya mengenai topik kita pada hari ini. Penonton bolehlah kemukakan soalan anda dan kami akan paparkan dan bacakan di penghujung siaran nanti. Kepada yang baru masuk, saya mohon kepada peserta untuk stay dulu dan sementara kita menunggu Dr. Faiz masuk semula ke live kita pada pagi ini. Dan sekali lagi mohon maaf dari saya, mungkin ada masalah teknikal lain. Anda sementara kita menunggu Dr. Faiz masuk, anda boleh bertanyakan soalan terlebih dahulu dan kami akan kemukakan soalan tersebut di akhir program nanti. Assalamualaikum Dr. Faiz. Oh, minta maaf. Allah terputus. Terputus line. Tak apa. Allahu Akbar. Tak apa, tak Okay. apa. Kita boleh sambung. Boleh sambung. Sampai slide mana nanti saya try. Okay. Sorry tuan-tuan lah. Saya rasa sampai slide mana ni. Okay, terima kasih kepada penonton yang setia menunggu. Okay, Dr. Faiz nak teruskan dengan slide-nya yang seterusnya. Okay, silakan Dr. Faiz. Okay, yang minta maaf lah atas kesilapan teknik, kesulitan teknikal tadi. Terputus line pula. Okay, saya akan explain mengenai rawatan salur akar lah. Sekiranya lubang tu dah terlalu dalam dan masuk ke dalam saraf gigi, dalam rongga palpa ni apa berlaku, gigi tu kalau kata tuan-tuan nak selamatkan, kita boleh buat rawatan akar. Rawatan akar ni bukan nak mematikan gigi tu sebab gigi ni dah sedia mati, cuma kita nak bersihkan salur akar dan kita nak letak ubat dalam salur akar gigi ni. Jadi rawatan salur akar ni lepas kita dah tampal yang mana perlu tampal, kita akan tebuk gigi tu dan kita akan bersihkan salur akar tu sampai ke hujung akar gigi dan kita akan letak ubat dan kita tunggu sampai sakit tu dah tak ada sign and symptom, baru kita panggil pasien tu balik. Kita akan buang dia punya ubat dalam gigi salur akar gigi ni, kita akan letak bahan tampalan gigi lah yang dipanggil gata perca dan kita akan tampal gigi tu dan kita akan buat crown. Okay. Ini adalah contoh pesakit yang saya buat rawatan akar lah. Kalau tuan-tuan dan perempuan tengok kat sini, selepas kita tentukan panjang salur akar tu menggunakan endodontic file ni, kita akan cuci, terusnya kita akan tampal salur akar tu dan kita akan letak crown kat atas gigi dia. Gigi ni dah mati tapi dia boleh fungsi macam biasa. Okey, sekiranya tuan-tuan biarkan masalah selulitis ni dengan lebih bila tuan-tuan biarkan masalah gigi berlubang tu lama kelamaan apa berlaku, gigi tu akan bernanah dan nanah tu boleh merebak ke mana-mana struktur bersebelahan gigi, iaitu dia boleh merebak ke pipi ataupun ke bahagian lain lah. Yang ni sangat common berlaku dalam kanak-kanak lah terutamanya. Kalau tuan-tuan tengok, saya rasa banyak kes yang dirujuk
di mana kanak-kanak yang datang dengan masalah cellulitis lah. Gigi berlubang dan bernanah, dan nanah tu dah sampai ke bahagian pipi bawah lah, rahang bawah. Kes-kes ni kalau kita biarkan, apa akan berlaku? Sakit tu akan jadi demam, dia akan jadi susah bernafas, dia tak nak makan. Sebenarnya ni bahaya lah, dan perlu rawatan segera. Ini adalah contoh cellulitis yang mana bahagian pipi atas lah terkesan, di mana tuan-tuan boleh tengok kat sini kelopak mata pesakit tu pun dah bengkak. Jadi sekiranya untuk kes-kes cellulitis ni kita perlu buat pembedahan kecil di mana kita akan buang nanah di pipi tu dengan masukkan satu tube untuk drain out all the abscess. Yang mana kesan buruk daripada pembedahan ni adalah dia akan jadi parut lah. Kalau boleh kita tak nak benda ni berlaku dekat anak-anak kita ataupun diri kita sendirilah. Okey tuan-tuan, apakah yang akan berlaku sekiranya gigi dicabut? Ini adalah kita masuk ke part yang mana saya akan discuss rawatan-rawatan yang berkenaan lah. Bila yang berlaku, pertama sekali fungsi yang saya terangkan sebelum ni, 3 fungsi itu, pengunyahan, percakapan, keterampilan, definitely akan terjejas. Gigi belakang terutamanya kalau kena cabut, sakit tak boleh mengunyah. Gigi depan kalau cabut, pasien rasa malu nak bercakap. Jadi tuan-tuan tengok macam ni lah. Kalau macam ni, saya kalau kata sakit, terutamanya pesakit wanita lah, dia akan rasa malu untuk berinteraksi dengan masyarakat. Lelaki saya perasan dia confident lebih sikit, jadi tak ada masalah. Tapi perempuan dia kalau dia tak nak jadi macam ni. Ini pun samalah sakit yang mana kehilangan gigi hadapan. Jadi selain daripada tu, apakah kesan jangka panjang kalau kata gigi yang dicabut tu? Apa yang akan berlaku? Gigi tu akan bergerak ya. Gigi tu akan bergerak. Kalau tuan-tuan tengok gambar kat sini, satu gigi geraham dia kena cabut, jadi apa berlaku? Gigi bersebelahan dan juga gigi yang di atas tu akan bergerak dan akan occupy the space. So benda ni akan menyukarkan lagi rawatan. Kalau tuan-tuan boleh tengok kat sini lah, dia punya gigi belakang ni dah dicabut. Dia pesakit nak buat gigi palsu, tapi bila kita nak buat gigi palsu tak dapat buat sebab gigi atas dia dah turun ke bawah dan occupy the space, jadi kita tak ada space nak letak gigi palsu tu. Jadi apakah rawatan bagi menggantikan gigi yang dicabut? Dia ada beberapa rawatan yang kita boleh suggest kepada pesakit-pesakit lah. Yang pertama adalah removable prosthesis ataupun gigi palsu yang boleh dibuka. Nanti saya akan ceritakan lebih detail lagi untuk setiap bidang rawatan ni. Yang kedua, kita ada fixed prosthesis, which is gigi palsu tapi yang melekat dalam gigi, memang tak boleh dicabut. Dan pilihan yang ketiga adalah tiada rawatan. Maksudnya kat sini tak semua gigi yang dicabut tu perlukan rawatan. Jadi kita pergi dekat removable prosthesis. Removable prosthesis ni bahasa mudahnya adalah gigi palsu lah. Gigi palsu yang boleh ditanggal. Yang ni kita boleh tengok dekat especially warga tua lah yang dah tak ada gigi, yang pakai gigi palsu penuh. Dan gigi palsu ni pula yang boleh tanggal ni dia ada 2 jenis, iaitu gigi palsu akrilik, yang ni saya rasa paling common lah. Yang mana tapak tu buat daripada plastik. Dan seterusnya kita ada gigi palsu chrome cobalt ataupun cobalt chrome denture. Yang ni dia punya landas ataupun tapak gigi palsu tu dibuat daripada cobalt chrome. Dia lebih nipis dan lebih kuat lah. Perbandingan di antara 2 gigi palsu ni, gigi palsu akrilik ni masalah dengan pesakit adalah pesakit tidak suka dengan akrilik denture sebabkan dia sedikit tebal lah. Ada setengah pesakit tak boleh tolerate dengan gigi palsu biasa. Dan bila kita tukarkan dengan cobalt chrome, pesakit lebih selesa sebab dia lebih nipis dan dia tak rasa ada benda dalam mulut dia. Ini adalah contoh pesakit saya yang perbezaan di antara gigi palsu plastik ataupun akrilik dengan gigi palsu cobalt chrome. Tuan-tuan boleh tengok beza ya. Yang kalau kata akrilik tu dia tutup habis semua, dia punya langit-langit dan juga dia punya gigi sampai ke gigi depan. Tapi bila cobalt chrome ni dia hanya cover sebahagian sahaja dan langit pesakit. Jadi pesakit akan rasa lebih selesa lah.
Satu lagi bezanya sebab gigi palsu akrilik ni yang warna pink ni dia mudah patah kalau jatuh. Kalau akrilik, kalau kata kobalt krom ni tuan-tuan baling pun tak patah dah. Okay, kita move ke next slide, which is fixed prosthesis ataupun gigi palsu yang tetap ataupun tidak boleh ditanggalkan. Dia contoh yang paling kita biasa dengar adalah dental bridge lah, ataupun jambatan gigi. Dan dia ada beberapa jenis jambatan gigi iaitu conventional, resin bonded bridge ataupun implant supported dental bridge. Dan kita juga ada implant supported crown. Okey, conventional dental bridge ataupun jambatan gigi konvensional ni adalah tuan-tuan bayangkan di mana pesakit telah hilang satu gigi. Jadi apa yang kita buat, kita akan potong gigi bersebelahan dia dan kita akan ambil acuan mulut, hantar ke makmal. Makmal akan buat gigi palsu yang melekat dengan gigi sebelah dia macam ni lah. Ini adalah gigi palsu lah, jambatan gigi. Dan jambatan gigi ni kita akan simenkan kita akan lekatkan di gigi yang telah kita potong tadi. Kesan daripada salah satu keburukan kita buat jambatan gigi ni adalah kita terpaksa potong gigi bersebelahan. Jadi kesan dia sekiranya gigi tupang ni, kita panggil gigi tupang lah, yang kita tumpang ni masih sihat, bila kita potong jadi kecil macam ni, dia ada risiko untuk jadi non-vital ataupun mati pada masa hadapan. Seterusnya kita ada contoh kedua iaitu kita panggil resin bonded bridge ataupun RBB lah, ataupun dia panggil jambatan terikat resin dalam bahasa Melayu dia. Okey, kalau tuan-tuan tengok kat sini beza dengan conventional bridge, resin bonded bridge ni kita tak potong semua gigi tupang dia tu. Kita hanya prepare sedikit sahaja. Gigi palsu tu dia ada macam kepak ataupun kita panggil wing lah. Wing ni akan dilekatkan di gigi bersebelahan dia. Tak semua kes sesuai untuk buat kes RBB ni. Ada setengah kes sahaja yang sesuai untuk resin bonded bridge ni. Ni adalah contoh RBB juga tapi dia buat daripada metal, dia punya kepak dia tapi yang dilekatkan pada gigi sebelah. Ini adalah lagi satu contoh di mana pesakit kehilangan gigi bawah depan, jadi kita fabricate resin bonded bridge dan kita lekatkan di sebelahan dia. Masalah dengan resin bonded bridge ni, pesakit akan komplain selalunya dalam masa 1 tahun ke 5 tahun dia akan tercabut lah. Dia mudah tercabut. Itu dia punya komplikasi lah paling utama. Seterusnya kita pergi kepada jambatan gigi yang seterusnya iaitu implant supported dental bridge. Dia kata implant, banyak pesakit kata tanam gigi. Jadi yang saya faham ini adalah implant gigi lah ataupun tanam gigi lah bahasa mudahnya. Kalau kita implant ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok kat sini, kita akan letakkan implant tu di dalam gusi ataupun tulang rahang pesakit lah. Dan selepas beberapa bulan bila implant tu dah stable, baru kita akan fabricate ataupun kita akan buat dia punya bridge dia. Ini contoh pembedahan lah yang mana pesakit kehilangan gigi hadapan, jadi kita letakkan 2 implant di bahagian depan ni untuk support dia punya jambatan gigi. Kelebihan implant supported bridge ni ataupun implant supported crown ni, kelebihan dia berfungsi macam gigi normal sebab dia dah ada akar dia sendiri, which is daripada implant tu sendiri, dan satu kelebihan dia tak usik gigi sebelah, jadi menyebabkan gigi tuan-tuan ni selamat lah. Cuma masalah dia, risiko dia, satu, dia melibatkan kos lah. Satu implant boleh bercecah pada satu implant ni tuan-tuan, kos dia mungkin 3,000 ke atas lah. Implant saja, tak termasuk dengan prosesis ataupun gigi palsu dekat atas tu lagi. Ini adalah satu contoh kes di mana pesakit kehilangan semua gigi, jadi pesakit tak nak pakai gigi palsu, dia tak selesa. Jadi kita boleh fabricate, kita panggil implant supported dental bridge lah, daripada molar ke molar. Tuan-tuan tengok pesakit ni pakai jambatan gigi yang disokong oleh dental implant. Lebih cantik, pasien rasa selesa, rasa macam pakai gigi betul lah sebenarnya. Cuma masalah dia kos lah. Dan dia punya prosedur tu panjang, makan masa 3 ke 4 bulan
mungkin sampai 6 bulan lebih. Seterusnya implan gigi lah, yang saya panggil implant supported crown. Yang ni pesakit hilang satu gigi, daripada pesakit buat bridge ataupun gigi palsu pakai buang yang biasa, kita boleh suggest pesakit untuk buat implan gigi. Yang ni kalau tuan-tuan tengok ni, kita akan buat pembedahan kecil dan kita letakkan satu implan dalam tulang rahang dia dan kita akan tutup. Kita akan biar dalam 3-4 bulan. Kalau kata dah okey, nanti kita akan fabricate gigi palsu. Gigi palsu ni kemudian kita akan screwkan ke implan pesakit tu, implan gigi tu. Jadi dia berfungsi macam gigi biasa, dan orang tak akan realise gigi tu sebenarnya gigi palsu, sebab tak nampak pun macam gigi palsu, dan lebih selesa lah yang ni. Seterusnya saya akan terangkan sikit mengenai rawatan crown lah. Rawatan crown. Crown ni ataupun bahasa mudahnya kita panggil sarung gigi. Sarung gigi ni kita akan buat bila mana satu gigi yang sedia ada tu pecah dan tampalan yang kita buat kerap kali tercabut. Kiranya tuan-tuan ada masalah macam ni, tampal tercabut. Jadi saya suggest untuk kita buat crown lah. Pada masa yang sama kita juga akan buat crown untuk gigi yang dah berubah warna ataupun gigi yang dah mati lah. Dental crown ni tuan-tuan dia ada beberapa jenis. Secara umumnya dia ada 3, iaitu semuanya metal, ataupun yang kedua porcelain fused to metal, yang ketiga adalah all ceramic. Okey, ni tuan-tuan tengok yang solid zirconia crown ni adalah all ceramic crown. Yang ni adalah semuanya daripada ceramik, cantik, estetik. Yang seterusnya ni all metal crown yang buat daripada gold. Saya rasa sekarang ni dah tak ramai orang buat gigi emas lah. Mungkin sebab emas dah mahal sekarang ni. Dan seterusnya adalah porcelain fused to metal crown. Yang ni kalau tuan-tuan tengok, dia punya sebahagian daripada struktur crown tu adalah metal, tapi kita lekatkan porcelain ataupun sebahagian ceramik di crown tu. Perbezaan antara ketiga-tiga ni adalah daripada harga lah. Buat masa ni yang antara yang murah adalah porcelain fused to metal crown. Yang paling mahal ni yang tengah ni lah tuan-tuan. Lagi mahal harga emas, lagi mahal harga crown. Okey tuan-tuan, untuk buat crown tu apa yang kita perlu buat? Kita perlu prep ataupun kita perlu potong sedikit gigi tu. Kita kecilkan, kita ambil acuan macam ni gigi depan tu kita potong, bagi kecil, kita ambil acuan, kita hantar ke lab. Jadi makmal akan buat tuan-tuan punya crown, dia akan letak kat sini lah, dalam sari model kita panggil lah. Dan sari model ni kita akan lekatkan di gigi tuan-tuan yang telah dipotong tadi. Kalau tuan-tuan tengok gambar ni, ini adalah gigi all ceramic crown kita punya yang di-Pertuan Agong, Permaisuri Agong, Tuanku Azizah. Yang ni saya rasa tak semua orang tahu dental veneer ni, seterusnya rawatan dental veneer ni. Dental veneer ni adalah veneer ni maksud dia lapisan yang nipis, bahasa mudah dia. Tujuan dental veneer ni adalah untuk memperbaiki struktur gigi anomali ataupun gigi-gigi yang bentuk dia pelik lah. Ini macam ni tuan-tuan tengok sakit tu, gigi kacip tepi dia nampak kecil. Jadi pesakit tak suka lah, nampak space kat sini, senyum pun nampak tak cantik. Jadi kita akan buat veneer, dental veneer. Dental veneer ni macam mana tuan-tuan? Kalau tuan tengok ni kita hanya potong sedikit sahaja permukaan lapisan luar gigi tu. Jadi kita tak kosong semua macam crown tadi, kita hanya prep sikit sahaja. Lepas tu kita akan kita ambil acuan gigi ni dah hantar ke lab akan fabricate veneer ni lah. Veneer ni pun nipis je, ketebalan dalam 0.5 ke 1 mm sahaja. Kita akan lekatkan kat sini. Ini adalah contoh di mana pesakit yang dia tak berapa enjoy dia punya penampilan gigi dia. Jadi kalau tuan-tuan tengok kita ubah dia punya gigi taring dia jadi gigi geraham kecil, gigi jadi gigi kacip yang kecil, kita ubah balik dia punya dental smile tu. Perbezaan sebelum dan selepas. Hanya menggunakan veneer, tidak menggunakan crown.
rawatan pemutihan gigi. Saya rasa ramai yang teringin nak buat bleaching ni ataupun bahasa kami panggil bleaching, dental bleaching. Tujuan kita buat rawatan pemutihan gigi ni adalah untuk membantu untuk memutihkan gigi yang telah berubah warna. Apa punca gigi-gigi ni berubah warna? Yang pertama adalah disebabkan oleh pemakanan lah. Tuan-tuan dan perempuan yang suka pagi-pagi minum kopi, minum teh, benda-benda tu akan mempengaruhi warna gigi. Seterusnya faktor yang menyebabkan gigi berubah warna adalah ubatan lah. Contohnya pesakit yang pernah mengambil ubat tetracycline waktu dia kecil, menyebabkan gigi dia akan berubah warna. Seterusnya gigi yang telah mati lah. Kalau tuan-tuan perasan ada kawan-kawan yang gigi dia dah berubah warna lepas buat rawatan nakar, benda tu agak kerap ataupun common lah. Jenis rawatan gigi ni dia ada dua. Yang pertama adalah vital bleaching. Yang kedua adalah non-vital bleaching. Vital bleaching ni adalah yang mana rawatan pemutihan gigi yang normal, yang sihat, tak ada apa-apa masalah. Macam ni semua gigi pesakit ni kuning, jadi kita buat rawatan bleaching lah untuk putihkan semua gigi. Jadi pesakit rasa happy lah lepas kita buat bleaching. Non-vital bleaching ni adalah kita buat gigi tu bila dia dah non-vital ataupun dah mati. Kalau tuan-tuan tengok satu gigi dah kena buat rawatan nakar, dah mati, dah berubah warna, jadi kita letak bahan pemutih gigi dan gigi tu dah berubah warna. Salah satu kesan pesakit yang komplain selepas dia buat rawatan pemutihan gigi, dia akan rasa ngilu. Benda tu agak common lah. Tuan-tuan dan perempuan tak perlu risau. Benda tu hanya transient, nanti by time dia akan hilang sendirilah. Dan satu kan, efek bleaching ni dia boleh jadi macam mana? Dia tak tahan, bukan tak tahan lama. Pesakit mungkin selepas 6 bulan, 7 bulan kalau dia realize gigi dia berubah warna balik, dia boleh bleach balik, tak ada masalah. Tak ada efek pun. Masalah seterusnya kita move kepada masalah seterusnya, iaitu masalah kausan gigi ataupun treated teeth lah. Perkara ni sangat common berlaku pada pesakit-pesakit yang ni para functional habit, iaitu kalau tuan-tuan perasan mungkin ada sahabat-sahabat ke, bini kita ke, suami kita ke, ataupun anak-anak bila malam-malam dia tidur, dia ketak gigi malam-malam ataupun clenching. Benda-benda ni akan berlaku tuan-tuan. Pesakit tu akan mengunyah gigi, dia akan grind dia punya gigi, dan lama-kelamaan gigi tu akan jadi haus, jadi pendek macam ni. Kalau tuan-tuan tengok gigi yang asal tu jadi pendek. Dan macam ni pesakit akan komplain rasa ngilu, sakit, lepas tu tak cantik lah. Sekiranya tuan-tuan perasan gigi tuan-tuan jadi macam ni, tuan-tuan kena pergi ke klinik gigi yang berdekatan untuk dirujuk kepada pakar pergigian lah, untuk dibantu. Kerana selalunya pesakit yang masalah tetap gigi malam-malam ni, kita akan bagi dia kita panggil spleen, hard spleen. Tujuan hard spleen ni kita bagi pasien pakai waktu dia tidur, supaya bila pasien grind ataupun dia ketak gigi, dia hanya mengunyah spleen ni, dia tak akan kunyah gigi. Jadi kita akan melindungi struktur gigi yang sedia ada. Satu lagi tuan-tuan, gigi haus ni boleh berlaku sekiranya tuan-tuan suka ambil benda yang masam ataupun bahasa mudahnya diet yang tinggi asid lah. Contohnya macam asam jeruk, limau nipis, ataupun pesakit-pesakit yang ada masalah di kerap muntah. Jadi asid dalam perut tu akan menghakis gigi, menyebabkan gigi dia jadi haus lah. Seterusnya saya akan share sedikit sebanyak mengenai kanser mulut. Apa kata itu kanser mulut? Bila kata kanser, semua orang tahu benda pertumbuhan yang tidak normal. Pertumbuhan ini pula dia ada dua kategori, iaitu pertama pertumbuhan yang benign dan pertumbuhan yang malignant. Benign ni pertumbuhan yang tidak bahaya, manakala pertumbuhan malignant ni yang bahaya lah, sebab dia sifat dia yang malignant, dia ganas. Masalah dengan kanser, tisu kanser ni dia akan merebak secara cepat ya tuan-tuan ke tisu bersebelahan. Macam saya cakap tadi, apakah faktor-faktor kanser mulut ni? Yang pertama sekali merokok lah. Sekiranya tuan-tuan masih lagi merokok, saya harap tuan-tuan sila berhentilah. Benda tu tak ada manfaat dan tak ada faedah untuk diri tuan-tuan dan perempuan.
Kedua adalah alkohol lah. Yang ketiga sirih, pinang dan tembakau. Yang ni kita boleh tengok terutamanya pesakit-pesakit macam dalam masyarakat Semenanjung, orang Melayu dan orang India, di mana habit punya sirih, pinang, tembakau tu masih kuat, terutamanya orang tua-tua lah. Manakala kalau kata di Sabah, Sarawak tu kita boleh tengok sebagian etnik tu masih lagi mengamalkan budaya memakan sirih, terutamanya masyarakat dusun, Kadazan, Bumi Putera, Sabah dan Sarawak lah. Selain itu juga, kanser mulut ni boleh berlaku sekiranya kita terdedah kepada cahaya matahari secara berlebihan, dan juga selain itu pada jangkitan kuman HPV lah, ataupun nama dia human papillomavirus. Okey ni tuan-tuan, kalau tengok ada ketumbuhan yang abnormal yang nampak pelik di bahagian bawah lidah pesakit, dan pesakit tak komplain rasa sakit, cuma bila dia buat pemeriksaan kendiri di rumah, dia perasan ada ketumbuhan yang luar biasa dekat bawah lidah dia. Ini adalah satu lagi tompok putih yang pasien detect dekat bahagian tepi lidah. Dan satu lagi, yang pesakit ni dia komplain ada ulcer yang tidak sembuh lebih daripada 6 minggu. Sekiranya tuan-tuan rasa ada ulcer yang tak sembuh lebih daripada 6 minggu, sila pergi ke klinik gigi yang berdekatan lah untuk diperiksa. Ini adalah contoh kanser mulut yang mana tisu kanser tu merebak daripada gusi ke lantai mulut dan ke bibir bahagian bawah lah. Yang ni pula kanser tisu tu berlaku di bahagian bibir bawah pesakit, dan ini contoh tisu kanser mulut yang tumbuh di bahagian lelangit. Kanser mulut ni tuan-tuan, dia boleh berlaku dekat mana-mana di sekitar mulut dan sekitar dia. Sekiranya tuan-tuan perasan ada ketumbuhan yang abnormal ataupun ulcer yang tak sembuh, sila pergi ke klinik pergigian berhampiran untuk diperiksa. Kenapa tuan-tuan? Kanser mulut ni lebih awal kita detect, lebih bagus dia punya prognosis ataupun proses penyembuhan dia. Dia punya tu prognosis lebih bagus lah. Sekiranya kita biar lagi lama, dan selalunya efek dia lebih teruk lah. Okey, pesakit-pesakit kanser mulut ni, bila kita dah detect dia ada masalah kanser mulut, kita akan refer ke, kita akan rujuk ke pakar bedah mulut. Tujuannya adalah untuk buang tisu kanser tu. Jadi bila tisu kanser tu dah besar, dia dah makan tulang rahang dia apa semua, pesakit akan kehilangan tisu mulut. Jadi tuan-tuan tengok sini lah, bila surgeon dah buang ataupun pakar bedah mulut dah buang dia punya tisu kanser tu, menyebabkan pesakit kehilangan sebahagian daripada rahang atas, menyebabkan ada komunikasi antara rongga mulut dengan rongga hidung. Sekiranya macam ni tuan-tuan, pesakit susah untuk makan, dia susah nak bercakap, dia hilang keyakinan diri. Begitu juga macam ni, kalau tuan-tuan tengok kanser mulut tu dah merebak, menyebabkan sebahagian bola mata dia dah kita kena terpaksa buang, dan rahang atas dia pun, sebahagian rahang atas tu kita terpaksa buang. Pesakit-pesakit macam ni kita perlu bantu untuk bantu dia supaya pesakit tu boleh makan balik secara normal, boleh berinteraksi secara normal. Jadi kita akan buat rawatan rehabilitasi lah, iaitu kita akan berikan pesakit ni maxillofacial prosthesis. Ini adalah contoh di mana gigi palsu kita buat dengan ada satu blok yang dipanggil obturator lah. Tujuan adalah untuk menutup rongga ataupun lubang yang ada di lelangit pesakit, untuk mengelakkan daripada makanan masuk dalam rongga hidung pesakit. Ini adalah contoh di mana pesakit kanser mulut yang telah diberi muka palsu lah. Kalau tuan-tuan tengok, di muka palsu tu dia ada hidung, dia ada pipi dengan bola mata yang palsu. Pesakit-pesakit ni kita kena bantu sebab untuk membantu dia supaya dia tak hilang keyakinan diri dan supaya dia lebih selesa untuk berinteraksi dengan masyarakat. Tuan-tuan bayang kalau kata dengan mata tak ada macam ni, dia pergi jumpa orang, apa perasaan orang mesti lari, takut. Jadi bila kita bagi prosthetic device ni, maxillofacial prosthesis ni, dia akan bantu meningkatkan keyakinan pesakit. Ya, seterusnya saya akan sentuh sedikit mengenai pelindung mulut lah ataupun mahugat. Bagi tuan-tuan dan puan-puan yang terlibat dalam konteks sport, contohnya rugby, silat, karate,
dan seumpamanya hoki. Saya sangat-sangat menyarankan tuan-tuan dan puan-puan untuk menggunakan alat pelindung mulut lah, ataupun kita panggil mahugad. Sebab apa tuan-tuan, sekarang ni banyak kes di mana pesakit-pesakit yang muda lah, anak-anak kita yang terlibat dalam konteks sport, contohnya rugby. Tackle, main tackle, gigi patah. Bila cek, dia tak pakai pelindung mulut. Benda ini perlu sebab apa tuan-tuan? Tujuannya untuk melindung struktur gigi lah. Harga dia dalam range dalam RM50 ke RM200 bergantung pada jenis dan kualiti lah. Kalau tuan-tuan tengok satu kes, ini kalau kata siapa-siapa peminat rugby mesti kenal lah, player All Black lah. New Zealand Rugby mewajibkan semua pemain dia memakai mahugad. Kalau tuan-tuan tengok gambar ni, ada seorang player forward dia, Adi Xavier ni, dia tak pakai mahugad tuan-tuan. Kantoi bila orang report ke New Zealand Rugby dan dia dikenakan denda, dan game seterusnya baru dia pakai mahugad. Tuan-tuan tengok dekat negara barat dia sangat menekankan penggunaan aspek pelindung gigi mahugad ni, sebab dia mempunyai faktor pelindung yang sangat banyak. Selain daripada melindungi struktur gigi, dia juga mengelakkan berlaku concussion di kalangan pemain-pemain rugby dan juga konteks sport, contohnya macam MMA ataupun seni pertahanan diri lah. Jadi pesanan saya, sekiranya tuan-tuan dan puan-puan ada anak-anak ataupun tuan-tuan sendiri terlibat dengan sukan-sukan yang melibatkan sentuhan badan ni, sila beli atau sila buat pelindung mulut ataupun mahugad ni. Okey, tips penjagaan gigi. Kita dah habis dah ni tuan-tuan. Tips penjagaan gigi. Yang pertama, kita kena berus gigi sekurang-kurangnya 2 kali sehari. 2 kali sehari. Tapi sekiranya sebab kita sebagai orang Islam, if you are Muslim, kita mesti ingat Nabi pesan kalau dia tak nak susahkan umat dia, dia akan wajibkan kita untuk bersugi setiap kali sebelum solat. So di sini menunjukkan sebenarnya kita sebagai orang Islam, pendapat peribadi saya, minimum 5 kali sehari. Minimum. Tapi kalau kata tuan-tuan dapat 2 kali sehari pun kira alhamdulillah lah. Seterusnya, saya advise tuan-tuan untuk guna dental floss setiap hari, sebab tujuan dental floss ni adalah untuk membersihkan sisa makan di celah gigi yang berus gigi tak dapat sampai. Lepas tu sekiranya tuan-tuan nak gunakan ubat kumur, tak ada masalah nak guna any ubat kumur. Tapi ubat kumur ni saya suggest untuk pesakit yang ada masalah gusi lah. Sekiranya tuan-tuan tak ada masalah gusi, tuan-tuan tak perlu pun guna ubat kumur ni. Dan seterusnya kita kena kurangkan pengambilan gula. Macam saya cakap tadi tuan-tuan, kenapa gula ni bahaya? Gula ni kalau kita efek daripada gigi, macam saya cakap tadi lah, gigi berlubang. Dan gula ni kalau kita ambil berlebihan, end up badan kita kena kecil manis lah. Jadi gula tambahan, maksudnya gula yang kita tambah dalam makanan kita, contohnya dalam kuih muih, coklat bars, snack bar, energy bar, semua benda tu adalah benda yang tak sihat. Tapi berbanding dengan gula semula jadi, contohnya gula buah yang tuan-tuan makan buah limau ke, buah pear ke, yang tu tak ada masalah. Ini sedikit sebanyak dengan pasal tips penjagaan gigi lah. Kena kurangkan penggunaan gula, floss gigi setiap hari, gunakan berus gigi dengan ubat gigi berflorida. Dan seterusnya tips penjagaan gigi adalah saya sarankan tuan-tuan dan puan-puan untuk berjumpa dengan doktor gigi setiap 6 bulan sekali. Dan tuan-tuan kena dapatkan rawatan dengan doktor gigi bertauliah. Sebab sekarang ni banyak orang terjebak dengan fake dentist. Jadi tuan-tuan perlu berhati-hatilah. Sebab fake dentist ni macam cendawan tumbuh selepas hujan. Tuan tengok kes yang dibuat oleh fake dentist, di mana tuan-tuan tengok dibuat gigi palsu yang sangat tidak hygienik lah, tidak bersih, menyebabkan gusi pesakit jadi bengkak, bernanah, dan pesakit komplain pasal sakit dan end up gigi dia kena cabutnya. Disebabkan apa? Sebab pesakit ni jumpa fake dentist, doktor gigi tak bertauliah. Yang paling common sekali sekarang ni lah fake braces. Yang ni pun bahaya tuan-tuan lah. Tuan-tuan tengok
Sedangkan kalau kata sepatutnya rawatan pendekap gigi ni hanya dibuat oleh pakar ortodontik. Pakar gigi ortodontik. Tapi fake dentist ni dia beli barang-barang dekat Shopee, dekat talian apa semua dan dia pasang dekat mulut. Tuan-tuan tengok apa yang kesan yang berlaku dekat gigi pesakit. Gigi menjadi mati sampai gigi terkeluar, yang ni sampai gigi tercabut. Ini gigi dah lurus jadi macam pembaris tuan-tuan . Selalunya modus operandi fake dentist ni, mereka banyak beroperasi di hotel. Modus operandi mereka ni. Dan mereka selalunya promote melalui IG ataupun melalui WhatsApp ataupun kenalan-kenalan terdekat lah. Masalah dengan fake dentist ni, satu masalah kebersihan lah, hygiene. Banyak pesakit yang mendapatkan temujanji dengan fake dentist ni ada risiko untuk mendapat jangkitan silang. Contohnya pesakit sebelum tu mungkin ada HIV. Lepas tu you datang pula, you pun ada risiko untuk dijangkiti HIV. Ini sikit sebanyak perkataan akhbar. Anda bayangkan doktor gigi belajar selama 5 tahun tapi fake dentist ni belajar melalui YouTube sahaja. Okey, sekarang saya nak kongsikan sedikit kes yang saya telah buat yang telah saya rawat lah. Alhamdulillah berjaya saya rawat lah. Kes yang pertama ni adalah pesakit yang mengalami masalah congenital, iaitu dia dilahirkan dengan masalah amelogenesis imperfecta. Kalau tuan-tuan lihat kat sini, pesakit tu gigi dia dah dia menyebabkan gigi dia jadi cepat haus lah dan berubah warna. Pada masa yang sama, pesakit juga ada masalah gusi jadi bengkak. Pesakit ni muda lagi tuan-tuan, dia umur 27 tahun, perempuan. Dan dia ceritakan dengan saya dia gagal dalam beberapa kali temubuga sebab penemubuga tidak suka dengan penampilan gigi dia sebab nampak buruk lah, nampak terjejas. Dan pada masa yang sama dia ada masalah mulut berbau lah sebab pesakit ada masalah gusi. Jadi tuan-tuan bayanglah, disebabkan masalah gigi dia, pesakit susah nak dapat kerja. Jadi pesakit ni saya rawat, kita kaji dia secara detail, tengok dia punya gigi apa semua, kita rawat dia, dan ni adalah keadaan pesakit selepas diberikan rawatan lah. Ini masih lagi temporary crown ataupun crown sementara, tapi pesakit dah happy dengan keadaan temporary crown ni. Pesakit masih lagi belum diganti dengan permanent crown, tapi dengan temporary crown ni dia dah improve banyak lah. Dia punya senyum dia punya kebersihan mulut dia, pesakit boleh berus gigi dengan baik. Dan alhamdulillah pesakit ni dah dapat kerja dah. Dan tengok efek daripada penampilan gigi tu, macam mana dia beri kesan kepada sosioekonomi pesakit, mempengaruhi. Ini adalah kes kedua yang mana pesakit ni didiagnose dengan masalah severe fluorosis lah. Pesakit ni berumur 18 tahun. Dia berdasarkan penilaian pesakit ni, dia mengaku waktu dia kecil-kecil dia suka makan ubat gigi. Jadi tuan-tuan, kalau tuan-tuan ada anak-anak, pastikan tuan-tuan jangan bagi anak-anak tuan-tuan makan ubat gigi ya. Sebab pengambilan fluoride secara berlebihan boleh menyebabkan kesan macam ni lah. Gigi itu akan jadi tompok-tompok putih. Kita panggil fluorosis lah. Jadi pesakit ni lelaki 17 tahun dan dia tak suka, dia malu dengan keadaan gigi dia sebab menyebabkan dia susah ataupun dia rasa inferior bila nak bertemu ataupun bercakap dengan kawan-kawan dia. Jadi kita buat rawatan, saya buatkan crown dengan veneer lah untuk pesakit ni, untuk meningkatkan fungsi estetik dia lah, supaya dia lebih cantik dan menawan. Macam ni baru dia confident nak senyum. Sebenarnya dia sangat malu nak senyum sebab gigi dia buruk. Tuan-tuan nampak beza? Saya hanya buat daripada gigi taring saja, canine to canine, tapi dia dah improve banyak dah senyum pesakit tu. Khususnya kes ketiga, kes ni pesakit ni adalah pesakit yang mengalami rekah bibir. Dia ada rekah bibir waktu kecil-kecil, sumbing lah.
Jadi selepas dia punya rekah bibir tu, sumbing tu dah dijahit, sakit tidak mahu meneruskan rawatan, tapi kesan daripada tu menyebabkan gigi dia nampak tak comel lah. Kalau tuan-tuan tengok ni, gigi kacip tepi dia nampak kecil dan gigi kacip depan dia ni terpusing, rotate. Jadi pesakit rasa malu bila dia nak bertemu dengan masyarakat sebab nampak pelik. Jadi apa saya buat, kita buatkan tampalan composite veneer untuk pesakit ni, untuk build up balik gigi tu supaya nampak macam gigi betul. Alhamdulillah pesakit ni happy dengan keadaan sekarang dia ni, dan sekarang ni dah jadi YouTuber dah. Tuan-tuan tengok tuan-tuan lah, efek daripada rawatan gigi mengubah persepsi dan merubah presentasi seseorang. Ni kisah yang last lah yang saya akan kongsi dengan tuan-tuan hari ni. Pesakit ni ada masalah gusi yang agak teruk dan juga ketumbuhan di gusi disebabkan masalah pengambilan ubatan lah. Pesakit ni saya telah rujuk ke pakar perubatan untuk diubah dia punya ubat tinggi darah. Sebab ubat tinggi darah ni ada efek kepada gusi tuan-tuan dan perempuan. Jadi tuan-tuan kena jaga, kena rajin cek gigi lah. Jadi kita bagi advice kat pesakit selepas kita rujuk ke pakar perubatan untuk diubah dia punya ubat dia. Kita buat rawatan sekali, kita ajar pesakit macam mana nak beruh gigi, macam mana nak floss, macam mana nak jaga gigi palsu dia, mana gigi yang perlu cabut kita cabut, mana gigi yang macam ni tuan-tuan tengok ni ada nanah kat sini ni, kita buat rawatan akar. Ni adalah pesakit selepas di review. Tuan-tuan tengok perubahan yang sangat ketara. Sakit senyum pun nampak cantik, mulut dah tak berbau, kebersihan mulut meningkat secara drastik, kesihatan mulut secara drastik. Sebab apa tuan-tuan dan perempuan, penjagaan mulut ni bermula daripada diri tuan-tuan dan perempuan sendiri. Pandai you jaga gigi, insyaAllah gigi you cantik. Tak pandai jaga gigi, jangan mimpi nak tengok gigi you jadi cantik. Itu bahasa mudah dia lah. Jadi saya rasa itu saja perkongsian saya pada hari ini. Diharapkan apa yang saya kongsi dapat memberi manfaat kepada tuan-tuan dan perempuan lah. Seterusnya saya serahkan majlis ataupun kita punya sesi FB Live ni kepada pengurusi majlis Pak Syazwani lah. Okey, baik. Okey, terima kasih diucapkan kepada Dr. Wan Ahmad Faiz atas perkongsian ilmu sebentar tadi, dan sekarang kita akan buka sesi Q&A kepada sidang penonton sekalian untuk bertanyakan soalan. Baik, kita terus pergi ke soalan yang pertama daripada Tuan Yusliza. Saya dah terbaca artikel penggunaan Florida dalam ubat gigi boleh mempercepatkan penyakit nyanyuk. Apa pandangan doktor? Oh, yang ni tuan-tuan. Buat masa ni belum ada lagi supported artikel yang mengatakan penggunaan fluoride dalam ubat gigi boleh mempercepatkan penyakit nyanyuk. Tidak. Sebab apa tuan-tuan? Fluoride ni sebenarnya dia adalah kita jumpa dia secara tidak sengaja. Kena ada seorang dentis yang berarti ada satu masyarakat yang di mana gigi dia cantik dan tak ada masalah gigi, dan bila mereka check rupanya air dia tinggi fluoride, tapi mereka tak ada masalah nyanyuk pun. Masa ni kalau kata tuan-tuan dan perempuan jumpa artikel yang pelik-pelik tu, kita kena tengok the quality of the article. Sebab sekarang ni semua orang can publish any article, tapi how strength the article and how good the article, itu yang penting sebenarnya. Okey, baik. Kita ke soalan yang seterusnya daripada Nurfanizula. Doktor, saya nak tanya, gigi saya patah dan berlubang. Saya biarkan sebab tak sakit, tapi sekarang dah rasa sakit, saya ada darah tinggi. Adakah gigi saya boleh dicabut segera kalau ke klinik gigi? Okey, macam Puan Nurfanizula. Okey, macam ni Puan. Sekiranya Puan ada masalah darah tinggi, sebenarnya kita akan check dulu adakah tekanan darah Puan pada hari itu stable ataupun tidak. Sekiranya tekanan darah Puan stable, tak ada masalah, Puan boleh cabut gigi pada hari yang sama. Tapi sekiranya tekanan darah Puan tak stable, tinggi, kita akan bagi ubat tahan sakit dulu untuk Puan kontrol dulu Puan punya tekanan darah, dan kita akan panggil Puan balik selepas 2-3 hari untuk dilakukan cabutan. Itu sahaja.
Okey, baik. Okey doktor, kita pergi ke soalan yang ketiga daripada Raja Nur Azma. Saya nak tanya, biasa rawatan akar gigi boleh bertahan sampai berapa lama sebab dah hampir 8 tahun. Cuma nak tahu macam mana nak rawat gigi ini yang telah berubah warna menjadi kuning. Okey Puan, sebab Puan Raja, Puan dah buat rawatan akar gigi. Rawatan akar gigi ni, selagi mana Puan jaga dia dengan baik, insya-Allah dia akan tahan sepanjang hayat. Cuma Puan kena ingat, bila kita buat gigi yang dah mati, dia punya kekuatan gigi tu akan menurun. Jadi Puan kena ambil berjaga-jagalah. Jangan makan benda yang keras ataupun tergigit tulang ke gigit kacang dekat gigi yang dah buat rawatan akar. Sebab lagi satu Puan ada gigi yang dah buat rawatan akar ni memang ada masalah, dia akan berubah warna. Jadi saya sarankan Puan pergi ke klinik gigi untuk kita buat macam saya terang tadi, kita buat non-vital bleaching lah, rawatan pemutihan gigi yang tidak vital. Dan kos kalau kata di klinik kerajaan, di unit pakar pergian restoratif, kos dia hanya RM50 sahaja. Okey, baik. Kita ke soalan yang seterusnya daripada Cik Ismail Cik Hassan. Sekarang ini pelbagai ubat gigi dalam pasaran. Apakah pendapat doktor tentang ubat gigi arang macam sembuh arang tu? Okey. Okey, soalan yang sangat bagus. Mana-mana ubat gigi tidak ada masalah, bergantung pada tuan-tuan dan perempuan. Cuma tuan-tuan dan perempuan kena pastikan ubat gigi tu pertama sekali bernangguni Florida lah. Yang kedua, mungkin ada setengah ubat gigi dia ada bahan tambah lain. Contohnya yang ada arang, ataupun ada yang setengah tu kata ada yang letak batu mineral gunung berapi. Benda-benda tu sebenarnya fungsi dia adalah macam arang, tuan-tuan tahu fungsi dia untuk menyerap toksin. Kalau bahasa mudah dia lah. Macam batu arang tu pula, batu gunung berapi tu tujuan, ataupun bahasa macam kami dalam bidang pergian kita panggil pamis lah. Tujuan adalah untuk melicinkan gigi dan dia ada abrasif sikit lah. Sedikit abrasif. Jadi kalau tuan-tuan nak pakai tak ada masalah. Cuma arang ni warna dia gelap. Wallahualam, saya tak pasti benda ni boleh mempengaruhi warna gigi ataupun tidak. Itu saja. Okey. Kita pergi ke soalan yang seterusnya daripada Sulilin. Gigi saya tak teratur. Masalah umur saya sudah 40 ke atas. Apakah cara yang boleh dilakukan untuk rawatan gigi saya yang mana banyak dah lompang? I see. Okey. Puan Suli. Kalau Puan Su, untuk kes Puan ni, pertama sekali Puan kena pergi klinik gigi untuk dapatkan, untuk kita buat check. Gigi mana yang masih elok, gigi mana yang dah tak elok, mana yang bermasalah, kita akan check dulu. Lepas tu Puan kata masalah gigi Puan tak teratur, saya tak pasti teratur tu betapa teruk dia teratur tu. Sekiranya Puan gigi Puan teratur yang agak tak teruk, yang teratur yang agak teruk, Puan, kita akan suggest Puan untuk buat rawatan penangkap gigi lah. Cumanya sebab Puan dah berumur 40 tahun ke atas, jadi kami tak menerima lagi lah pesakit yang berumur untuk buat rawatan penangkap gigi, kerana rawatan ortodontik ataupun penangkap gigi ni waiting list dia panjang lah, 3 ke 5 tahun. Jadi banyak kita ambil pesakit yang berumur 18 tahun ke bawah lah. Dan sebenarnya 18 tahun ke atas ni kita akan bagi nasihat kat pesakit untuk dapatkan rawatan penangkap gigi tu di klinik swasta. Dan mana kawasan macam polisi tu pun kata banyak yang dah lompang. Lompang tu yang dah mungkin ada kosong. Yang tu kita tengok pula macam mana. Kalau kata mungkin kita boleh buat gigi palsu ataupun kita boleh buat dental implant ataupun bridge lah. Bergantung kepada bajet tuan ataupun apa yang Puan nak sebenarnya. Okey, baik. Terima kasih atas pertanyaan sebentar tadi Sulilin. Dan kita ke soalan yang seterusnya daripada Ehsania Rawi. Doktor, saya nak tanya, adakah pemakaian gigi palsu menyebabkan kerosakan gigi kekal? Ya, yang ni saya cakap ya. Jadi sebab itu setiap pesakit yang saya dah bagi gigi palsu, saya akan cakap dekat pesakit, kita perlu jaga gigi palsu. Kenapa? Tuan-tuan dan puan-puan, gigi palsu ni kita letak something dalam mulut kita, dan bila kita letak something dalam mulut gigi palsu tu, dia akan jadi tempat di mana plak tu mudah berkumpul. Sebab tu saya nasihatkan pesakit saya, selepas dapat gigi palsu tu,
Lepas you makan, you kena bersihkan gigi palsu you dan sekurang-kurangnya kumur, you pakai balik gigi palsu you. Jangan biarkan sisa makanan berkumpul dekat you punya gigi palsu, sebab bila gigi palsu tu duduk sebelah gigi kekal, apa berlaku bila berkumpul lama-lama gigi kekal you akan berlubang lah ataupun rosak. Okey, baik. Okey, kita ke soalan yang terakhir. Okey, daripada Cikgu Wawa, berapa lama buat rawatan pemutihan gigi? Okey, macam ni Puan, untuk rawatan pemutihan gigi dia ada dia ada beberapa, untuk rawatan gigi yang vital dia ada beberapa teknik lah. Satu, sama ada kita buat secara di rumah ataupun kita buat rawatan pemutihan gigi tu di klinik gigi. Untuk rawatan pemutihan di rumah, selalunya dia akan makan masa lah, mungkin bergantung pada pesakit. Bila dia pakai alat untuk memutihkan gigi dia tu, mungkin benda tu akan ambil masa dalam seminggu ke 2 minggu, bergantung. Bila pesakit dah puas hati dengan warna gigi dia, dia boleh stop, dia boleh berhenti. Berbanding dengan rawatan gigi yang vital yang kita buat di klinik, kita panggil vital bleaching. Bila kita buat vital bleaching tu, selalunya kita akan nampak efek tu instant lah, secara cepat kita buat terus nampak. Cuma efek daripada rapid bleaching ni, warna gigi kita tu tak berapa stable. Itu saja kesan dia. Bergantung lah. Ada setengah sakit stable, ada setengah sakit warna dia tak stable. Jadi mungkin kita kena buat few cycle lah. Okey, baiklah. Terima kasih kepada penonton yang bertanyakan soalan sebentar saja tadi, dan terima kasih juga diucapkan kepada Dr. Wan Faiz bin Wan Jamil dari Klinik Kesihatan Bandar Kuala Krai Kelantan atas kesudian meluangkan masa bersama kita berkongsi ilmu di sepanjang program pada hari ini, dan semoga apa yang didengar, ditonton sedikit sebanyak memberi kesedaran tentang kepentingan menjaga kesihatan gigi. Okey. Baiklah, slot perkongsian ilmu kita pada hari ini telah pun berada di penghujung siaran, dan saya memohon maaf jika terdapat sebarang kekurangan semasa mengendalikan program sebentar tadi, dan nantikan program-program menarik anjuran kami di masa akan datang dengan mengikuti pengkerbangan kami di Facebook PPWN Kelantan, di Instagram JPW Kelantan, dan di Twitter JPW Kelatep. Okey, sekian sahaja untuk slot kita pada pagi ini. Terima kasih kerana setia menonton program hari ini, dan saya mewakili tim PPWN Kelantan mengucapkan ribuan terima kasih kepada follower dan rakan-rakan Facebook yang sentiasa menyokong program di bawah anjuran Pejabat Pembangunan Wanita Negeri Kelantan. Pastikan anda kekal berada di rumah, patuhi SOP, kita jaga kita, dan stay safe semua. Jumpa lagi di lain siaran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.